والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita sambung balik muka surat Imam tadi, tuan-tuan. Sifat wujudnya kita ambil balik dulu, walaupun kita dah pergi sampai tu, kita ambil sikit sebab ada benda yang nak saya terangkan kepada tuan-tuan. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Fayajibu fi haqqillah ta'ala al-wujud wa ضده al-'adam wa ad-dalil 'ala dhalik wujud hadhihi al-makhluqat. Ya. Maksudnya, maka wajib bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud. Lawan bagi sifat wujud adalah tiada, yakni adam. Bermula dalil atas demikian itu ialah dengan kewujudan segala makhluk. Baik. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, sebenarnya dia bukan ranking pertama kedua ya, ini ulama saja yang letak, adalah sifat wujud. Jadi wujud ini, sebagai kata musannif Imam Al-Bajuri, mengatakan daripada matan kitabnya ini, fayajibu, maka wajib, fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, wajib ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala, pada haknya Allah ta'ala bersifat ia dengan sifat wujud. Inilah sifat yang menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat wujud, ya. Sifat wujud ini, kalau kita tengok dalam pembahagian nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah, ini bagi saya boleh campur dah ya, sebab tuan-tuan ni kebanyakannya yang dah tamat tahap 3 ya, tahap 3 tafaqquh fiddin. Artinya kalau saya sebut ni terus, tuan-tuan boleh faham apa sifat 20 itu dipecahkan pula kepada sifat pertama nafsiyah, yang kedua salbiyah, ketiga ma'ani, keempat maknawiyah. Dan sifat nafsiyah, apa maksud nafsiyah? Sifat ketuhanan diri. Nafs ni diri. Satu sahaja, iaitu wujud. Sifat nafsiyah satu sahaja, iaitu wujud. Ada setengah pendapat mengatakan wujud ini bukan sifat, dia ain, zat. Dia zat itu sendiri, dia bukan sifat. Tapi dalam kita memahami melalui kaedah Al-Maturidiyah, Asy'ariyah mengatakan bahawa wujud itu disebut sebagai sifat wujud, sifat ada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Baik, inilah sifat yang mendominasi. Kalau tak ada sifat wujud, maka sifat lain tidak akan ada nak bahan. Tapi dia tak ada. Oleh kerana adanya Allah Ta'ala itu, maka adalah sifat-sifat yang lain. Baik. Satu yang perlu kita tahu, wujud Allah ni, pertama, wujudnya laisa kamitslihi syai'. Pertama, dia wajib al-wujud. Ni tulis tu ya. Satu, dia wajib al-wujud. Wajib ada. Allah Ta'ala ni dia wajib ada. Kalau alam ini tak ada, dia juga wajib ada. Ya, itu pertama, wajib al-wujud. Yang kedua, wujud Allah Ta'ala ni laisa kamitslihi syai', tak serupa dengan segala sesuatu. Ini tak serupa dengan makhluknya. Makhluknya wujud, ada, bermula daripada tiada. Kita ini ada kerana diadakan oleh Allah, maka adalah kita. Tapi wujud Allah adalah wujud yang tidak ada awal baginya dan tidak ada akhir bagi akhir, tak ada hujung bagi akhirnya. Wujudnya adalah wujud yang sedia wujud.
dia sedia wujud. Ya, memang dia wujud dan tidak ada wujud selain daripada wujud Allah. Wujud yang lain ni semuanya wujud yang dijadikan. Hanya dialah semata-mata yang zat yang wajiban wujud, yang tidak ada awal bagi wujudnya dan tidak ada akhir bagi wujudnya. Itulah zat Allah yang bersifat dengan sifat wujud tadi. Baik, sifat wujud ni kalau kita tengok dalam perbahasan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dia terletak dalam kategori sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah menunjukkan kepada dirinya, menunjukkan kepada zatnya. Sebab tu dinamakan zat Allah tu wajibal wujud, zat yang wajib ada. Dan zat Allah itu macam mana? Laisa kamitslihi syai', zat yang tidak boleh nak kita umpamakan, nak kita serupakan dengan segala sesuatu. Ya, selagi mana boleh difikir, terbayang apa, bukan. Allah Ta'ala itu bukan, tak ada satu makhluk pun, tak ada satu benda pun yang boleh diumpamakan, diserupakan dengan wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, sebab itu bila orang nak menceritakan tentang zat Allah, lari cepat-cepat. Ya, nak membayangkan tentang zat Allah, jangan dengar. Sebab zat Allah itu tidak boleh dibicarakan. Ya, baginda Nabi SAW beritahu kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kamu kaji, hendaklah kamu fikir berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Jangan kamu kaji, jangan kamu fikir tentang zat Allah. Kenapa? Kerana mustahil bagi akal kita, panca indera kita untuk dapat memikirkan, mengetahui, menganalisa tentang zatnya Allah. Sebab tu kajian kita dalam sifat 20 ni hanya berkait dengan sifat Allah sahaja, ya, sifat Allah. Zatnya tidak boleh dikaji. Dan kalau nak dikaji juga, akal kita tidak ada kemampuan untuk berbuat demikian. Tak ada teknologi, tak ada alat yang mampu untuk mengkaji zat Allah. Akal tak mampu, segala teknologi pun tidak mampu. Kenapa? Segala sesuatu yang ada semuanya dijadikan oleh Allah. Mustahil benda yang diadakan ini mampu untuk mengkaji yang menjadikannya Allah. Sebab tu kita kena beriman Allah itu dia wajib ada, dan adanya itu tidak serupa dengan segala sesuatu. Wajib al-wujud, dan dia laisa kamitslihi syai'. Kalau nak dirupa, orang kata rupa tu rupa gini, rupa gitu, rupa gini, bukan. Allah tidak boleh diumpama, Allah tidak boleh dirupa. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun boleh kita umpamakan dengan zat Allah yang maha suci. Baik, jadi itu benda yang perlu kita tahulah berkenaan dengan wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu bersifat dengan sifat wujud. Ya, wajib bagi Allah Taala itu bersifat dengan sifat wujud. Lawan bagi wujud itu adalah wabdituhu al-adamu. Lawan bagi sifat wujud itu adalah adam. Apa maksud adam? Tiada. Ataupun ma'dum. Setengah-setengah kitab disebut ma'dum. Adam, ma'dum, samalah. Mawjud, ma'dum, mawjud, wujud. Adam, ma'dum, kadang-kadang kita jumpa, ya. Maksudnya lawan bagi sifat wujud, ya. Jadi lawan dia adalah tiada. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada, ya. Mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Kalau Allah Ta'ala itu tiada, bagaimana ada alam ini? Mustahil alam ini boleh ada dengan sendirinya. Mustahil sesuatu itu ada tanpa ada yang mengadakannya. Jadi wajib ada yang mengadakannya, barulah benda yang ada depan mata kita ni ada, ataupun alam ini ada. Yang mengadakan benda yang tiada kepada ada itu tak lain dan tak bukan daripada Allah. Sebab itu mustahil Allah itu bersifat tiada, ya. Ini semua ada, tiba-tiba Allah tak ada. Bagaimana dakwaan orang-orang etis? Kan etis ni nampak cerdik, ya. Dulu profesor ni kat universiti ni kan, orang barat ni hebat. Lah jadi etis. La ilaha illallah. Dia telah menyalahgunakan akal dia, ya. Semua benda mesti ada yang menciptakannya. Tiba-tiba alam ini dia kata apa je? Semula jadi nature. Tahu tak nature tu apa? Nature tu semula jadi lah.
Itulah fahaman etis, bahawa berlaku di sesuatu ini secara semula jadi, tanpa ada yang mengadakannya, sebab dia tak percaya ada wujudnya Tuhan. Etis tak percaya ada wujudnya Tuhan. Sebab tu dia free thinker etis. Free thinker etis ni tuan-tuan ingat orang yang common dah. Mereka adalah orang yang duduk di universiti tu. Mereka adalah orang yang mereka cipta akan teknologi ICT ke whatever benda tu. Itu etis. Banyak etis tuan-tuan, masalah-masalah ini banyak etis. Sekalipun kita tengok di negara-negara barat, mereka ni majoritinya beragama dengan agama Kristian Katolik. Tapi Katolik Kristian sekarang ni tak beramal dah dengan dia punya ajaran dia. Kebanyakannya pergi menjadi free thinker ataupun etis, tidak percaya akan adanya Tuhan. Ini tidak boleh diterima oleh akal yang waras tidak boleh menerima bahawa sesuatu itu ada dengan tanpa ada yang menjadikannya. Tuan-tuan, secara logiknya kita tunjuklah apa yang ada depan mata kita ni. Tunjuk apa? Semua ada yang mengadakannya, ya? Semua ada. Tunjuklah pada sekecil-kecil sampai sebesar-besar. Benda yang tak mampu kita tunjuk mengadakannya, semua itu ada yang mengadakannya. Iaitulah Allah. Alam ini, langit. Takkan manusia jadikan langit, tanah. Bukan manusia menjadikan tanah, ya? Benda-benda yang besar-besar yang tak mampu dijadikan, sudah tentu ianya dijadi dan dicipta oleh Allah. Lepas tu pula sistem dia, air yang mengalir, udara yang semuanya itu ada yang mengadakannya, ada yang mengawalnya, ada yang mengurus mentadbirnya. Tak lain dan tak bukan ialah Allah. Akal yang waras tidak boleh menerima, tidak ada kuasa yang mengatur, mencipta, mentadbir, mengurus akan alam ini. Dan kita orang yang beriman kepada Allah mengakui bahawa yang mengada daripada tiada kepada ada, kemudian yang mengurus, mentadbir, yang menyusun alam ini dengan sebaik-baik ini ialah Allah. Akal waras kita tak boleh terima. Sebab itu bila mana seseorang itu macam golongan etis mengatakan tidak ada Tuhan, kita kata kamu ni cerdik sahaja, tapi tak pandai menggunakan akal waras yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu. Kenapa? Mustahil Allah Ta'ala itu ataupun pencipta alam itu tidak ada. Kata macam mana alam ni nak berjalan, macam mana sistem tak. Dia kata semula jadi. Oh, semula jadi lagilah tak boleh terima. Yang semula jadi lagilah kita tak boleh terimanya. Akal waras tak boleh menerima perkara itu berlaku secara semula jadi. Ya, semula jadi tak boleh. Baik. Jadi kita baca di bawah ni. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Ayat dalam surah Ibrahim ini maksudnya rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ya. So ayat ini mempersoalkan golongan yang menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakikatnya membawa pengertian kewujudan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, Allah Ta'ala beritahu dalam Al-Quran, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kita tengok di atas ni, kita habiskan sikit ya. Bermula dalil atas demikian itu ialah kewujudan segala makhluk. Nak menunjukkan bahawa adanya Khalik, adanya pencipta, adanya Allah. Dalilnya kalau mengikut dalil akli, dalil akal kita, adanya alam ini. Macam saya sebut pada tuan-tuan tadi lah, akal yang waras tidak boleh menerima berlaku sesuatu, ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang menguruskannya, tanpa ada yang menciptakan. Tiba-tiba benda ni letak berangkat di sana. Akal tak boleh terima kalau tak ada orang yang mengangkat letak di situ, ya? Artinya kipas ni boleh pusing, lampu ni boleh menjala. Akal tidak boleh terima kalau tidak ada penyebab kepada berlakunya sesuatu tersebut. Itu dari segi takbir urus, dari segi untuk menyusun sistem, ya. Kalau benda yang kecil-kecil ni pun memerlukan benda yang diurus, kalau benda yang besar apatah lagi, ianya perlu kepada satu kuasa yang berurusnya. Sebab itu dalil kepada
Allah ni semua kalau kita pergi buka dalam dalil sifat 20 ni, semuanya dalil alam ini. Baka Allah Ta'ala, dalil alam ini. Qidam Allah Ta'ala, dalil alam ini. Wahdah ni Allah, dalil alam ini. Semuanya itu berdalilkan kepada alam ini, kepada makhluk ya Allah. Makhluk inilah dalil kepada Khalik. Makhluk inilah dalil, ya. Dalil bukti, madlul Allah Ta'ala. Dalil ini menunjukkan kepada madlul. Madlul itu Allah yang didalilkan. Dalil ini dalil, bukti, ya, bukti. Dalil itu apa dia? Bukti. Apa bukti? Alkitab lah bukti dia. Alam inilah, makhluk inilah. Dalil kepada apa? Dalil kepada madlul. Madlul itu dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, menunjukkan bahawa Allah lah yang menciptakan. Allah itu ada. Allah bersifat qidam, Allah bersifat baqa, ya. Contohlah kalau macam kita cerita bab wahdaniyah, esanya Allah Ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala itu perlu esa, ya? Mengapa Allah Ta'ala itu dia perlu wujud? Tidak ada awal bagi wujudnya dan tidak ada akhir bagi wujudnya. Mengapa? Sebab kalaulah Tuhan itu ada awal bagi wujudnya, dia tak settle-settle lagi masalah. Artinya kalau ada Tuhan lain yang menciptakannya. Kemudian Tuhan itu pula, dia ada Tuhan lain. Dia nama bab tasalsul. Bab tasalsul yang kita cerita tadi lah. Dia tasalsul dengan tadwir, daur dan tasalsul. Daur itu dia bulat, tasalsul itu dia bersila-sila. Bagi yang ada, mesti ada yang mengadakannya. Lepas tu yang mengadakannya pula mesti ada yang mengadakannya. Mengadakannya macam kita lah. Kita ada kan, mak bapak kita ada. Maknanya sampai, itu nama tasalsul. Sampai Nabi Adam. Sampai Nabi Adam putus. Sebab apa? Nabi Adam itu dijadikan oleh Allah. Allah Ta'ala pula siapa yang menjadikannya? Tak ada yang menjadikannya. Kerana dia esa, kerana dia wajiban wujud, ya. Jadi kalau ada Tuhan, kalau kita tengok macam Tuhan-Tuhan yang lain, ada yang menjadikannya. Macam kita tengok orang Yunan lah, Zeus. Selain daripada Zeus, apa lagi? Yang tuan-tuan tengok dalam cerita apa ni? Apa cerita apa? Tuhan-Tuhan ni lah, Yunan ni yang hebat-hebat tu. Kalau saya pun dulu saya ingat nama ni, sekarang lupa lah. Artinya hebat. Dewa-dewa tu dianggap sebagai Tuhan, ya, yang dia orang sembah dulu. Tapi ada yang menciptakannya. Atas itu ada ketika tak habis-habis. Bila masa nak habis Tuhan ni? Artinya kalau macam tu, seorang Tuhan nak buat gini, seorang lagi tak nak buat gini, tak keberantakan, mesti berantakan. Lepas tu bukan tu saja, soal di mereka ni dijadikan pun tak habis-habis. Bila nak habisnya sampai sekarang tak habis. Itu namanya tasalsul, tak habis-habis. Jadi tak ada. Tuhan kita tidak ada yang mengadakannya. Dia qidam, dia baqa, dia mukhalafah fulul hawadis, dia wahdaniyah, dia esa. Sebab itulah tuan-tuan, dalil akal menunjukkan kepada adanya Tuhan dalam bab sifat 20 ni, adanya alam ini, ya. Tak kisahlah baqa ke qidam ke. Sebab akal tak boleh terima, ya. Bila akal tak boleh menerima, benda itu mesti berlandaskan kepada wajib akal. Sebab itu dalam belajar ilmu tauhid ni ada dua dalil, satu akli, satu naqli. Satu benda tu mestilah akal boleh terima. Logik pada akal, mustahil bagi akal, wajib bagi akal. Wajib bagi akal ni lah. Artinya mustahil, akal tak boleh terima bahawa alam ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang akal tak boleh terima. Tiba-tiba yang macam etis kata tadi, bahawa alam ini secara semula jadi, akal tak boleh terima. Akal yang waras memang mengatakan, walaupun dia profesor ke, kita tak boleh terima bahawa alam ini ada sesuatu tanpa ada yang mengadakannya. Bergeraknya satu tempat ke tempat yang lain tanpa ada yang memindahkannya. Akal tak boleh terima. Mesti ada sebab dia, mesti ada yang menggerakkannya, ya. Baik, itu maksudnya. So, kita tengok lagi di sini dalam firman yang saya bacakan, firman Allah dalam surah Ibrahim Karim. Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ard. Rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlakunya sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ayat ini mempersoalkan golongan yang menafikan wujudnya Allah, yang hakikatnya membawa pengertian kewujudnya Allah. Allah berfirman lagi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi kita telah syarah lebih kurang dari kata tadi, ya. Baik, kita tengok lagi. Rasulullah SAW bersabda, innallaha khaliqun kulli sani'in
wa san'atihi. Sesungguhnya Allah menciptakan seluruh pencipta dari kalangan manusia, dari kalangan makhluk dan ciptaannya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak As-Sahihain, ya, ala As-Sahihain. As-Sahihain ini maksudnya kitab Bukhari dan Muslim lah, ya. Baik. Inna Allah khaliqun kulli sani'in wa san'atihi. Ya, hadis ini sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta setiap yang mencipta dan ciptaannya. Ini nama dia adalah, contoh dia macam ni. Contoh, kita ambil batu, kita baling batu tadi bergerak hasil daripada perbuatan kita baling batu. So kita yang baling batu tadi, siapa yang menciptakan kita dan perbuatan kita dan perbuatan kita tu dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala kata, Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dalam Al-Quran Allah sebut Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Kita boleh terima, mudah akal kita nak terima bahawa Allah Taala menciptakan kita, tapi kita payah terima Allah Taala menciptakan perbuatan kita. Betul? Kita buat tu, Allah kita membuat tu juga adalah perbuatan Allah, digerakkan oleh Allah, dikurniakan oleh Allah. Itu payah kita nak terima. Sebab tu dalam bab hakikat kita payah nak lekat. Sebab kita payah nak menerima benda-benda yang seumpama. Sebab tu bila kita rasa buat, kita lah buat. Kita nampak diri kita, kita tak nampak Allah. Betul tak? Sebab payah sikit akal kita nak terima. Tapi lama kelamaan dia akan dapat benda-benda ni yang perlu diasuh. Bahawa perbuatan kita juga adalah daripada hasil daripada geraknya Allah. Kalau Allah tak nak gerak, tak geraklah kita. Ya, dinamakan sebagai kesan. Macam kita balik tadi, itu nama dia sani'un. Ya, saya ni nak ibaratkan ini je. Allah, innallah khaliq, sesungguhnya Allah pencipta kullu, setiap sani'. Sani' orang yang membuat macam kita buat botol dengan air ni, kita buat buku, kita buat tu. Kita sani'. Kita buat kilang, kita buat macam-macam benda kita buat. Ada sani'un. Sun'ati ialah hasil daripada perbuatan kita, ciptaan kita tadi. Dan hasil mahsulnya ciptaan kita ke, perbuatan kita ke, diri kita ke, perbuatan kita, ciptaan kita, datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakannya, ya. Benda tu yang kita nak memasukkan. Ya. Kalau orang yang mencuri tu, ya. Ya, betul. Bagus pertanyaan ni. Kali ni banyak pertanyaan bagus, ya. Perbuatan mencuri, benar, tak ada satu benda yang dalam dunia ini yang tidak Allah Ta'ala jadi. Kalau Allah Ta'ala tak jadi, tak jadilah. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan yang buruk, betul. Sebab itu kita disuruh beriman dengan qada baik dan qada buruk. Qada baik pun datang kepada Allah, qada buruk pun datang kepada Allah. Semua datang kepada Allah. Cuma tinggal lagi bagaimana kita nak menanggapi. Setiap benda yang Allah Ta'ala cipta ni, ada yang Allah Ta'ala redha. Ada yang Allah Ta'ala redha dan ada yang Allah Ta'ala tidak redha. Minta maaf tuan gangguan teknikal. Mana? Otak kabut ni. Kau tak pakai apa tadi? Lah, buat apa tak tegurnya? Ini akibat daripada pertanyaan apa ni? Pertanyaan saka, ya. Baik. Semua perkara kita menerima, ya, dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut macam ni tadi. Macam tadi kita baca dalam hadis Nabi, Allah baginda Nabi SAW beritahu, innallaha khaliqun kulla sani'in wa sun'atih. Allah Ta'ala mencipta orang yang melakukan satu benda dan barang ciptaannya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wallahu khaliqun kulla syai'. Allah lah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu. Tak ada sesuatu pun atas muka bumi ini yang tidak dicipta Allah. Yang bukan. Tuan-tuan carilah, sebutlah. Sama ada benda itu benda baik,
benda itu benda buruk, semua ciptaan Allah, semua datang daripada Allah, kehendak Allah. Dia yang menentu, dia yang letak, dia memutuskan. Kalau dia tak nak, benda tu tak wujud, tak akan berlaku. Begitu juga dengan benda yang buruk tadi, ya. Sebab tu Allah Ta'ala kata beriman dengan qada baik dan qada buruk. Kita disuruh beriman dengan qada baik dan qada buruk. Tinggal lagi macam mana kita nak menanggapi. So macam ni, benda-benda yang buruk, contoh babi, contoh najis, jadi jangan kita nisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala hakikat Allah, tapi segi syariatnya jangan kita kata Allah. Bila benda-benda buruk ni, jangan kita nisbahkan benda itu kepada Allah. Hakikat kita mengakui betul benda ni Allah yang mencipta, tapi kalau macam kita itu apa ni, babi tu Allah Ta'ala cipta juga, anjing itu Allah Ta'ala cipta juga, benda jahat tu, zina tu Allah Ta'ala juga. Kalau macam binatang tu, kita jawab ya, semua benda yang melata itu dicipta oleh Allah. Tengok adab kita dengan Allah, nampak? Di sini adab, betul, kita nak mengakui benda tu. Memanglah babi itu ciptaan Allah, walaupun benda tu buruk, walaupun benda tu haram, benda tu macam-macam, semua perangai buruk kita sebut babi. Saya tengok dalam YouTube yang budak tu marah ke mak dia kan, datang babi pada bambu, dia ingat mak dia ngajar dia, so babi ibu tak boleh sebut babi lah mak. Ibu dia apa, siapa suruh sebut babi? Kan budak-budak kecil dia marah ke ibu, dia sebut babi. Memang macam ni lah mengaji. Ibu dia kata sebutlah babi ibu. Mana boleh sebut babi lah, tak boleh lah. Dia marah ke mak dia. Tapi logik juga bang. Artinya cara itu nampak, kita ada untuk nak menunjukkan bahawa babi tu satu menunjukkan kepada benda yang tak elok, benda yang haram, benda yang, jadi orang Melayu bila sebut kalau babi tu contohnya kita memarahi. Jadi kita pun tanya, kalau kita Allah Ta'ala juga menciptakan babi, kenapa Allah Ta'ala ciptakan babi? Jadi cara kita nak beradab dengan ni, kita kata benar, semua makhluk yang melata itu dicipta oleh Allah. Kita jawab secara umum, termasuklah babi, termasuklah segala-galanya, ya. Kita tak kata memanglah babi itu Allah Ta'ala cipta. Itu kita tak berakhlak, tak beradab dengan Allah. Kita memang mengiktikad segala benda ciptaan Allah, tapi cara kita beribadah berakhlak dengan Allah, kita mengatakan dengan secara bahawa semua benda yang melata itu semuanya dicipta oleh Allah. Kan akad tu nampak adab akhlak kita. Jadi begitulah juga dengan perkara-perkara yang buruk. Allah Subhanahu Wa Taala, dia juga yang mencipta benda-benda yang buruk tu, berzina apa semua, main arak, berjudi. Dia juga yang mencipta, tapi janganlah kita nisbahkan benda itu kepada Allah. Ya, janganlah kita kata kita meletakkan kesalahan ke apa ke benda buruk tu kepada Allah. Allah Ta'ala declare bahawa dia buat benda-benda tu, tapi dia redha kepada benda-benda yang baik. Kan dia juga yang mencipta iblis, dia juga mencipta Fir'aun, dia mencipta tu ni kan tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala declare, aku redha dengan nabi-nabi, rasul-rasul, segala kebaikan, dan aku murka dengan benda-benda yang jahat. Kalau kamu pilih jahat, inilah balasan bagi jahat. Kalau kamu pilih baik, inilah balasan bagi. Jadi artinya dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita kena beradab, kita kena berakhlak. Jangan kita sandarkan benda-benda yang buruk itu kepada Allah. Sebab itu disebutkan segala yang baik itu datangnya daripada Allah, segala yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri kita sendiri. Itu diajarkan kepada kita supaya benda yang baik kita sandarkan kepada Allah. Bukanlah kita menafikan, ya Allah benda yang buruk tu Allah Ta'ala tak buat, tak cipta. Tak, dicipta oleh Allah, tapi tidak kita menyandarkan dalam percakapan kita demi menjaga adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Tapi dalam i'tiqad kita, pada hakikatnya semua baik dan buruk itu adalah ciptaan Allah, adalah kehendak Allah, adalah susun atur takbirnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh nampak benda yang saya cakap ni? Boleh nampak tak? Jangan esok mudah-mudah kita pun tundir benda buruk, benda ni semua sandar kepada Allah. Memang betul semuanya Allah Ta'ala, tapi kalau dengan benda-benda yang buruk, benda-benda yang tak elok ni, kita kena berlapis, ya. Itu adalah kerana nafsu kita, kerana apa? Kerana dorongan syaitan. Kita letakkan kesalahan itu pada nafsu kita, letakkan benda itu pada syaitan, letakkan benda itu pada kealpaan, kejahilan diri kita, ya. Memanglah, tapi kalau Allah tak izin, memang tak jadi. Itu dalam pegangan kita. Tapi jangan kita sandarkan benda-benda yang buruk itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi hakikatnya baik dan buruk semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan, ya. Tak ada satu pun yang terjadi atas muka bumi ni yang bukan daripada ciptaan Allah. Sani'un wa sun'atih. Sani' yang orang yang menjalankannya, menciptakannya, sun'atih ciptaannya, ya. Macam kita lah, kita melakukan perbuatan tu dan hasil daripada perbuatan itu, ya. Macam saya sebut tadi, kita baling, benda yang kita baling, tu perbuatan kita membaling. Hasil perbuatan tu apa? Batu yang melontong. Dan siapa yang menciptakan kita, menggerakkan kita? Itulah Allah. Di sebalik sesuatu itu ada kuasa Allah, kehendak Allah, ya. Urus takdirnya Allah. Kalau Allah Ta'ala tak kehendak, Allah Ta'ala tak kuasa, maka tidak berlaku. Tapi ingat, jangan kita sandarkan benda yang buruk-buruk tu melalui adab cakapan sahaja. Jangan kita sandarkan kepada Allah untuk menjaga akhlak kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan segi adab bercakap saja, ya. Kalau orang menyandarkan, memang Allah Ta'ala ciptakan babi, Allah Ta'ala ciptakan zina, Allah Ta'ala ciptakan, itu hukum dia adalah haram. Sebab dia menggandingkan sesuatu yang buruk dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak elok orang yang tidak memiliki akhlak yang baik. Tidak kita gandingkan Allah dengan perkara-perkara yang buruk. Kerana Allah sifatnya maha mulia, sifatnya maha pengasih, sifatnya maha penyayang, ya. Kita kena meletakkan Allah ini di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, sesuai dengan ketinggiannya, keagungannya, kebesarannya. Jangan disebabkan kata-kata kita tadi merendahkan Allah, menghina Allah, ya. Menjatuhkannya. Tapi walaupun pada hakikatnya dialah belaka-laka yang mencipta, yang berkehendak, ya. Boleh nampak, ya? Baik. Boleh puan, ya? Baik. Segala makhluk adalah baharu, yakni tiada, dari tiada kepada ada, ya. Segala makhluk adalah baru, yakni dari tiada kepada ada. Ia membawa makna mesti ada pencipta. Mustahil alam yang besar ini terjadi dengan sendirinya sebagaimana dakwaan pihak tertentu. Ibarat satu titik pada satu kertas putih. Jika ditanya akan belajar-belajar, titik ini tiba-tiba saja ada. Kan? Akal yang logik dia tidak akan boleh terima. Tiba-tiba je ada. Mesti ada mamat yang cocok dengan pen, ya. Cari mamat mana yang cocok, mustahil. Akal yang logik tidak boleh, mesti ada. Begitulah juga dengan alam ini, ya. Mesti ada yang mencipta. Mustahil alam yang besar ini, kalau dalam kertas yang putih tu tiba-tiba ada satu dakwah pun kita dah mempersoalkan, siapalah mamat yang nakal pergi conteng letak satu dakwah tadi, ya. Itu pun kita persoalkan, apatah lagi alam yang sebegini indah, yang sebegini complicated. Sudah tentu ada yang mencipta, yang mengatur, mentadbir, ya. Tak lain tak bukan ialah Allah wajibal wujud. Baik, jadi saya kira kita beralihlah kepada sifat kedua, ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Okey, kita habiskan dari bawah tadi. Pasti mereka menjawab, tidak mungkin, mesti ada orang yang buat, ya. Semua kata mesti tak mungkin, mesti ada orang yang buat. Orang tak boleh terima, ya. Perhatikan, itu baru satu titik, apatah lagi fata morgana alam ini. Mesti ada pencipta, iaitu Tuhan. Namun timbul persoalan, siapakah Tuhan? Sesungguhnya akal manusia hanya akan dapat mencapai alam ini mesti ada Tuhan, ya. Akal manusia dia tak boleh. Dia kata mesti ada Tuhan, mesti ada kuasa yang menciptakannya, ya. Akan tetapi siapa Tuhan tidak tercapai oleh akal. Akan tetapi siapa Tuhan itu akal tak boleh capai. Sebab tu untuk kenal Tuhan mesti melalui perantaraan Rasul. Sebab itulah sebelum daripada kita bicara tentang bab wujud, dia pergi kepada bab ahlul fitrah. So ahlul fitrah ni siapa dia? Orang yang diselamatkan disebabkan mereka ni tak sampai dakwah, tak sampai Rasul pada mereka, tak sampai Islam pada mereka. Macam saya buat contoh dulu, mana orang yang duduk tengah-tengah Amazon, ya, ataupun ada pulau-pulau lah macam dekat India tu, tak ada orang berani nak masuk. Dia nak masuk, ya, mesti mati ni. Hantar orang ke pulau tu mesti mati, kena bunuh apa-apa ni. Tu selamat. Sebab dia tak pernah dengar pun tentang Islam, tak pernah dengar pun tentang Rasul. Hidupnya bercawat pada dulu, kini dan selamanya, itulah, ya. Artinya ahlu fitrah. Kalau zaman di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dulu ada 500 tahun tenggang, kan.
Itu juga dinamakan sebagai ahlu fitrah, zaman yang mana tidak ada rasul-rasul, nabi-nabi yang diturunkan, ya, ataupun tidak sampai seruan Islam, ya. Jadi begitulah juga kalau kita tengok di sini. Namun timbul persoalan, siapakah Tuhan? Siapakah Tuhan ini? Saya nak sebut tadi, ianya dibawa oleh rasul-rasul. Yang memperkenalkan kita kepada Tuhan itu adalah rasul. Itulah namanya ar-risalah. Ar-risalah, ya. So ar-risalah ni, risalah ni adalah maksudnya utusan Tuhan yang Allah Ta'ala hantarkan padanya rasul-rasul dan nabi-nabi untuk cerita tentang Tuhan. Untuk sampai maklumat tentang Tuhan ni akal tak lepas, ya, melainkan ianya datang dengan dalam bentuk rasul lah baru boleh mencerita Tuhan tu macam mana, Tuhan tu macam mana. Kalau tidak, kalau kita fikir secara logik melalui akal, kita akan tak boleh terima yang mencipta. Kita tak tahu pun nama Tuhan itu Allah, kita tak tahu pun Allah tu begini, sehingga Rasulullah datang menceritakan bahawa Allah tu lah begini. Tapi segi akalnya, akal tu dia hanya boleh, kemampuannya sangat terhad untuk cerita lebih lanjut tentang Allah dan bagaimana diri dan sifatnya, mesti datang melalui perantaraan rasul. Baik, di sinilah peranan Rasul alaihi wassalam menyampaikan kepada umat manusia bahawa Tuhan alam semesta ini ialah Allah. Kana Allahu wala syai'un ma'ah. Maksudnya dalam hadis Imam Bukhari ini, sesungguhnya Allah telah wujud dan tiada yang wujud bersamanya. Kita meyakini perkhabaran tersebut kerana kita yakin sifat benar, yakni siddiq pada Rasul alaihi wassalatu wassalam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya mereka terpelihara daripada sifat dusta. Kenapa kita yakin bila mana yang Rasulullah menyampaikan kepada kita? Kerana Rasulullah itu adalah utusan Allah yang bersifat dengan benar, ya. Wajib Rasul-Rasul Allah ni, tak kira lah start dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, bersifat dengan 4 sifat, iaitu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebab itulah kita percaya kepada Rasul-Rasul. Sebab Rasul-Rasul ni dia tidak akan menyampaikan melainkan apa yang disampaikan itu adalah wahyu dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa ma yuntiqu, tidaklah Rasul-Rasul ini menutur mengikut hawa nafsu, melainkan apa yang mereka sampaikan itu wahyun, satu wahyu daripada yang diwahyukan oleh Allah, ya. Sebab itulah kita percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasul, ya. Mereka adalah orang yang benar lagi dibenarkan, shadiqun masduq. Sudahlah mereka ini benar dan mereka itu pula dibenarkan oleh Allah Subhanahu. Semua kata-katanya itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hebatnya Rasul ni. So musuh Islam dewasa ini sedaya upaya menggoncangkan akidah kita dengan mereka-reka cerita bahawa Nabi tercinta pernah menipu. Apabila umat Islam termakan propaganda ini, mereka mula rasa ragu-ragu. Adakah segala perkhabaran baginda mungkin benar, mungkin salah? Akhirnya mereka meninggalkan Islam. Ini memang kerja musuh Islam, ya. Seperti contoh orientalis. Orientalis ni mereka kaji Islam dalam-dalam, akhirnya mereka nak merosakkan Islam, ya. Macam mana berlaku di Aceh, satu orang orientalis daripada Belanda akhirnya jadi ulama Islam duduk di Aceh, dan akhirnya dia dapat memporak-perandakan Aceh itu sendiri sehingga dapat ditawan. Kan Aceh ni dulu sangat terkenal sebagai Serambi Mekah. Dia Serambi Mekah, kan, Serambi Mekah, dan sukar untuk ditawan oleh tentera Belanda. Tapi Belanda dia bijak, dia hantar satu orang yang namanya saya lupa dah, ada nama Islam dia, ya. Tapi akhirnya dia ni adalah seorang orientalis, ya, orientalis yang mana dia belajar Islam untuk menghancurkan Aceh itu dari dalam. Sebab kalau melalui peperangan nak tawan pada luar, orang Islam ni memang terkenal kuat berperang, ya, dan pula orang Aceh tak lepas. Akhirnya dia pecah belah pada dalam. Macam kita sekarang lah, kita sedang dipecah belahkan pada dalam, tuan-tuan, ya. Pegang kuat dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita tidak mudah untuk dipecah belahkan. Sekarang ni memang sangat kuat. Kalau kita tengoklah, kita sedar musuh-musuh Islam luar dan dalam sedang mengocak-acirkan kita. Tujuan dia apa? Tujuannya untuk menjahanamkan umat yang ada di hujung dunia ni lah, kita ni lah, ya, Indonesia, Malaysia, Brunei,
dan juga selatan Filipina dan Patani yang sebelah Thailand ni. Ini adalah kelompok umat Islam yang terbesar, gugusan umat Islam yang terbesar, dan ini lagi yang masih bersatu padu. Habis ni maka habislah. Belah-belah yang lain tu habis, Kedah, Iraq habis, Syria habis, Palestin habis, mana lagi, belah-belah Jordan habis, tempat-tempat lain habis Kedah. So tinggal kita lagi ni lah yang sekarang ni difokuskan. So sebab itu macam-macam fahaman datang, macam-macam benda datang, ya. Kuatkan kita punya, yang boleh menyatu padukan kita adalah akidah yang sebenar. Akidah yang sebenar, iaitu belajar akidah yang sebenar, iaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kita tengok benda-benda yang pelik macam cerita bab-bab makrifat, hadi minallah, yang aku semangatlah saya tengok dengan macam-macam benda yang bab-bab makrifat yang pelik-pelik yang kita tengok sekarang ni, aku semangat. Itu satu. Itu bukan tak masuk fahaman-fahaman yang pelik-pelik lagi. Macam-macam sekarang ni, sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Baik, inilah dulu, kini dan selamanya sama je cerita, iaitu umat Islam ni kalau ditermakan dia propaganda yang dia buat oleh musuh-musuh, maka di sinilah mereka akan lari daripada ajaran Islam, mereka akan menolak Rasul, mereka akan menolak kebenaran Al-Quran, ya. Maka pecah belah kita, maka kita lemahkan, kita ditawan oleh musuh-musuh kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ini dalil berdasarkan kepada ayat yang di atas ini tentang sifat kedua, iaitu sifat qidam. Kita baca teks ataupun matan yang dikarang oleh guru kita ni, Imam Al-Bajuri, ya. Apa kata Imam Al-Bajuri? Wa yajibu fi haqqihillahi ta'ala al-qidamu wa ma'nah annahu ta'ala la awwala lahu wa didduhu al-huduthu wad dalilu ala dhalik annahu law kana hadithan lahtaja ila muhdithin wa huwa muhalun wa yajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat al-qidamu. Apa maksud qidam? Qadim. Apa maksud qadim? Sedia ada. Apa maksud sedia ada? Tidak ada awal bagi wujudnya. Sebab itulah kalau kita tengok, ya, dalam pembahagian kita belajar bab ni, saya ingat dulu ada papan, ya. Kita belajar dulu tentang, kalau ingat lagi dalam masa kita belajar Aqidatun Najin, dia ada dikupaskan antara wujudiyah dengan subutiyah. So wujudiyah ni sifat-sifat Allah Ta'ala yang wujud, ya, sifat wujud, sifat apa? Wujud sungguh lagi ada, sungguh lagi ada. Sifat wujudiyah ni dia ada satu saja, iaitu sifat ma'ani. Sifat wujudiyah ma'ani. Satu lagi sifat subutiyah. Sifat subutiyah. Sifat subutiyah ni yang dinamakan sebagai, apa ingat selain nama subutiyah ni? Baru lepas peksa. Apa dia? Dia tidak ada, tapi ada pada akal. Amrun i'tibari. Ingat tak amrun i'tibari? Amrun i'tibari itulah yang dinamakan sebagai sifat subutiyah. Ustaz dah start nak memening dengan kami ni, sebab tu saya tak nak lagi cerita benda-benda gini, ya. Tapi saya buka lah dua benda-benda ni sebab daripada tuan-tuan ni ramai yang belajar Aqidatun Najin. Ini perbahasan ni dalam kitab Aqidatun Najin, ya. Sifat wujudiyah, sifat subutiyah. Wujudiyah ni satu saja di bawahnya, iaitu sifat ma'ani. Sifat yang wujud sungguh adanya. Wujud dia. Sebab tu nama dia wujud. Sifatnya apa dia? Namanya sifat ma'ani. Apa itu sifat ma'ani? Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar, kalam. 7 sifat. Yang sifat subutiyah ataupun amrun i'tibari ni ada, tapi ada pada i'tibar, ada dalam akal sahaja. Seperti contoh miskin, seperti contoh minum lah, mudah, ya. Ini
Tuan-tuan nampak botol, tuan-tuan nampak diri saya, nampak saya curah air ni, nampak curah air minum. Tuan-tuan faham tak minum? Mana sifat minum? Yang tuan-tuan nampak botol, tuan-tuan nampak gelas, tuan-tuan nampak diri saya, sifat minum tak nampak tak? Tapi ada tak dalam akal dia? Itu nama dia subutiyah. Amrun i'tibar, bendanya ada, tapi ada dalam akal. Begitulah. Artinya miskin, nampak miskin, miskin tak nampak, tapi susah dia minta. Dia miskin, sifat tu tak nampak. Ya, amrun i'tibari. Amrun i'tibari tu ada berapa? Itulah nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni lah yang disebut sebagai sifat subutiyah ataupun amrun i'tibari. Ini dah start pening kepala ni. Boleh pembahagian dia, sebab kalau nampak ni saya tulis mudah sikit Sifat wujudiyah, sifat apa tadi? Sifat ma'ani. Subutiyah, wujudiyah, sifat wujudiyah, di bawahnya sifat ma'ani, satu je. Bab pembahagian sifat, tapi ma'ani tu ada 7 ya. Dalam sifat ma'ani tu ada 7 ya. Kalau sifat subutiyah ataupun yang disebut amrun i'tibari, dia ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani di sini, maknawiyah. Ada, tapi adanya itu dalam pemikiran kita sahaja. Tidak ada sebagaimana ada yang wujud sebenar-benar ada, sungguh adanya ni. Yang ni ada dalam iktibar sahaja, dalam ingatan, dalam zihn. Boleh jadi nanti kita sampai masa kita kepecah lah benda ni Ini gazet dulu. Gazet dulu, bagi bersedia. Tuan-tuan balik ni baca beza antara wujudiyah dengan subutiyah. Apa itu yang disebut amrun i'tibari. Tapi dalam kitab ni dia tak kupas sampai sedalam itu. Tapi oleh kerana tuan-tuan dan perempuan ni orang yang telah belajar Aqidatul Najin, sebab tu saya bawa kepada gambaran ni supaya tuan-tuan boleh nampak Baik. Yang ni dia simple saja. Yang ni kitab ni simple saja. Bismillah. Apa? Okey. Habis dah? Habis bateri? Baik tuan-tuan, saya rasa insya-Allah lah yang bab sifat yang kedua ni nanti kita akan bincang pada yang akan datang. Sebab tadi tuan-tuan kacau saya dengan soalan dengan soalan tu ya. Jadi saya sebenarnya nak cepat je ni, tapi oleh kerana diganggu dengan soalan tu tadi, tak apalah. So itu pun penting untuk kita ceritakan kepada tapi itu ilmu juga. Ilmu tu payah nak dapat. Jadi elok kita bincangkan. Jadi kita tutuplah majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Ada lagi? Ada lagi ya? Oh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li masyayikhina wa li muallimina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. اللهم اجعلنا من المحبوبين وأبعدنا من ديوان البعداء والمطرودين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا في زمرة المقربين وأدخلنا في زمرة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله تقبل الله منكم. Kita ada jemputan kahwin bukan sahabat kita tu kahwin